أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pertama-tamanya dan selama-lamanya, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat kurniaan iman dan Islam yang kita kecapi sehingga saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kehidupan kita di dunia ini sebagai seorang muslim, insya-Allah. Seterusnya, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat, ruang dan peluang yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita untuk salat maghrib secara berjamaah. Seterusnya, untuk berada duduk bersama-sama di dalam majlis ilmu yang disebut sebagai salah satu taman daripada taman-taman syurga. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita di dalam senggang maghrib dan isyak ini untuk belajar, untuk menuntut ilmu ini, mendapat rahmat sepanjang keberadaan kita pada malam ini, insya-Allah. Sebelum kita mulakan pembelajaran, kita meneruskan pembelajaran kita di dalam kitab tafsir Juz' Amma. Marilah sama-sama kita memperbetulkan, kita memperbaiki, kita memperbaharui balik niat kita apabila kita berada di dalam majlis-majlis ilmu ini. Bukanlah sekadar untuk kita mengisi masa kosong kita, bukanlah sekadar untuk sebagai rutin harian kita. Apabila ada kuliah, kita pergi, kita duduk. Bukan sekadar rutin sahaja, tetapi kita kena letakkan tujuan ataupun niat utamanya untuk kita berada di dalam majlis ilmu ini tidak lainlah, tidak bukan adalah untuk menuntut ilmu, yang mana ilmu tersebut digunakan untuk kita beramal. Baik, insya-Allah kita akan sambung pembelajaran kita di dalam muka surat yang ke-26. Muka surat yang ke-26. Baik, sebelum kita masuk ke dalam perbincangan yang kedua, ini bahagian yang kedua. Di dalam perbincangan yang lepas, kita telah berbincang mengenai perbincangan pada bahagian yang pertama, daripada ayat 1 surah Al-Abasa sehinggalah ayat yang ke-16. Dalam perbincangan tersebut, adanya di awal tersebut berkenaan dengan kisah Abdullah ibn Ummi Maktum dan juga pembesar-pembesar Quraisy dengan Nabi SAW. Kemudian pada ayat yang seterusnya, di dalam ayat yang ke-10 sampai ke-17 tersebut, 11 sampai ke-16, di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan penerangan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di situ berkenaan dengan kedudukan Al-Quran. Yang mana ketika mana Nabi SAW berdakwah, orang kata nak menawan hati, nak mengambil hati para pembesar Quraisy ini supaya dapat memeluk, dapat menerima Islam ini. Pada waktu yang sama datangnya Abdullah ibn Ummi Maktum ini, wahai Nabi, khabarkan kepada aku apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada engkau. Nabi tak layan kepada Abdullah ibn Maktum, dan bahkan Nabi memalingkan mukanya, abasa wa tawalla, telah bermasam muka, disebabkan ada orang tengah kacau, tengah deal ni projek juta-juta, tengah nak dapat tender ni, tender kerajaan, tiba-tiba ada orang datang pula, ada orang call pula, kacau, begitulah situasinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur perbuatan tersebut. Kemudian di dalam ayat yang ke-11 sampai 16 itu Allah Subhanahu wa taala memberikan penerangan berkenaan dengan kedudukan Al-Quran itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut, kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Yang mana Al-Quran itu
adalah suhuf-suhuf yang mulia, yang mana yang telah dibawa oleh makhluk yang mulia, iaitu Jibril alaihi salam. Kemudian yang diberikan kepada para utusan, yang mana para utusan ini, para rasul, para nabi dan juga para rasul ini adalah golongan-golongan yang mulia. Nak mengatakan bahawa kedudukan Al-Quran itu sangat-sangatlah tinggi. Maka apabila ada orang yang tidak mahu menerima Al-Quran, yang tidak mahu menerima apa yang terkandung di dalam Al-Quran, maka Al-Quran ini tidak layak untuk diberikan kepada dia. Maksud apa tidak layak ni? Kita tak boleh nak paksa suruh dia ngikut Al-Quran. Seperti mana Nabi SAW dalam situasi Abdullah bin Maktum dengan para Quraisy tersebut. Nabi cerita, Nabi bagi tahu berkenaan dengan Al-Quran ini dan sebagainya. Supaya apa? Nabi nak bagi, nak memasukkan Al-Quran yang mulia ini kepada para pimpinan Quraisy ini. Pada waktu yang sama, Nabi tahu yang mana pimpinan-pimpinan Quraisy ini memang dah tak nak terima dah Islam. Memang dah tak nak terima dah agama apa isi kandungan Islam, Al-Quran tersebut. Dan seperti mana saya kongsikan pada perbincangan yang lepas, bahawa pertembungan di dalam kisah Nabi SAW bersama dengan orang pembesar Quraisy dan Abdullah ibn Maktum ini bukanlah orang kaya dengan orang miskin, orang yang ada kedudukan dengan orang yang tidak ada kedudukan. Bukan itu neracanya. Neracanya adalah satu kelompok itu memang dah terang-terangan menolak Al-Quran, dah terang-terangan menolak Islam. Dan satu lagi kelompok yang mana memang berhajat, yang memang teringin nakkan kepada Al-Quran, nakkan kepada Islam itu sendiri. Maka nanti janganlah timbul pula dalam dalam kepala tuan-tuan, macam tu tak payahlah kami nak pergi berdakwah kepada orang-orang yang orang-orang yang ada kedudukan sebagainya. Sebab apa dalam cerita ni Nabi tak layan pun orang-orang besar tu. Orang-orang yang tidak. Bukanlah neraca yang kita lihat itu pada pangkat dia, pada kedudukan dia, tetapi pada penerimaan dia terhadap Islam itu. Yang mana pada ketika itu Nabi dah tahu dah yang Quraisy ni memang dah tak nak terima dah. Tapi kenapa Nabi bersungguh-sungguh juga nak cerita Islam ni kepada kaum Quraisy ni, supaya dapat memenangi hati mereka, dapat pujuk ke mereka. Pada waktu yang sama dia orang tak nak terima. Maka di situ Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu bahawa Al-Quran ini yang mulia ni tak boleh bagi kat dia orang. Tak layak. Al-Quran yang mulia ini nak diberikan kepada orang-orang yang menentang Al-Quran itu sendiri. Dan juga seperti mana saya kongsikan juga di dalam perbincangan yang lepas, tujuan datangnya Al-Quran ini adalah untuk membetulkan cara fikir, nak membetulkan, nak reset balik bagaimanakah cara kehidupan yang sebenar di atas dunia ini, di atas muka bumi ini. Kalau kita lihat bagaimana situasi di dalam masyarakat Arab khususnya, sebab apa? Apabila Al-Qurannya turun itu, turunnya kepada masyarakat Arab pada awalnya. Kalau kita lihat daripada masyarakat Arab itu sendiri, ada beberapa adat-adat yang mana adat tersebut yang tidak orang kata apa? Tidak sesuai, yang mana bukanlah mengikut fitrah, yang bukan mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya ialah tak boleh untuk seorang lelaki berkahwin dengan sepupunya. Sedangkan kita dalam Islam boleh. Tetapi di dalam masyarakat Arab jahiliah pada ketika itu tak boleh. Habis itu apa yang Nabi buat? Nabi SAW, iaitu yang pertama, tak boleh kahwinkan dengan sepupu. Yang keduanya, tak boleh kahwin orang yang merdeka dengan hamba. Tak boleh nak kahwin. Dia ada orang kata kasta dia. Kalau hamba dengan hamba, orang merdeka dengan merdeka. Maka apabila datangnya Nabi SAW membawa Islam ini, Nabi telah nak mengubahlah adat tersebut, nak mengubah cara hidup tersebut, iaitu dengan mengahwinkan Zaid Al-Harithah dengan Zainab binti Jahsy. Yang mana Zaid ni adalah seorang hamba, dan Zainab ini merupakan anak kepada
anak kepada satu pimpinan ataupun satu kelompok di dalam masyarakat Arab pada ketika itu. Mana orang besar lah. Sedangkan Zaid ni adalah hamba, berkahwin dengan orang yang merdeka, bukan sahaja merdeka, tetapi orang tersebut, perempuan tersebut mempunyai kedudukan yang tinggi, merupakan anak kepada seorang pimpinan kelompok pada ketika itu. Kemudian seterusnya ada juga beberapa lagi teguran-teguran yang beberapa lagi perkara-perkara yang Nabi SAW buat untuk mengubah cara fikir, untuk mengubah apa kehidupan yang telah mereka lakukan sepanjang sebelum datangnya Islam. Antaranya iaitu pada ketika mana di dalam satu peperangan Nabi SAW telah melantik Usamah bin Zaid untuk menjadi panglima perang. Untuk menjadi panglima perang, orang yang memimpin peperangan tersebut. Yang mana kalau kita lah, bukanlah saja orang Arab, hatta kita sendiri pun, takkanlah budak-budak pula kan, hatta kalau solat jenazah yang imamkan depan solat jenazah tu adalah budak yang berumur 12 tahun, budak yang berumur 15 tahun. Apa pandangan kita terhadap budak tersebut? Apa budak-budak lagi dah jadi imam, tak layak dan sebagainya. Itu juga situasi yang berlaku di dalam masyarakat Arab pada ketika itu. Akan tetapi Nabi SAW melakukan pelantikan terhadap Usamah bin Zaid untuk menjadi panglima perang. Walaupun pada ketika itu Usamah bin Zaid ni dahlah remaja, nak kata, orang kata kemah dari sudut agamanya itu, lagi kemah lagi Abu Bakar, lagi kemah lagi Umar Al-Khattab dan juga sahabat-sahabat besar yang lain. Tapi kenapa Nabi SAW melantik Usamah bin Zaid ni? So antara satu hikmahnya adalah untuk memecahkan cara hidup jahiliah ini daripada kehidupan umat Islam yang baru masuk ke dalam agama Islam pada ketika itu. So tujuan berdakwah ini adalah untuk membetulkan semula, untuk mereset semula bagaimanakah cara fikir, bagaimanakah cara kehidupan masyarakat Arab pada ketika itu kepada cara hidup yang dikehendaki oleh Islam. Sebab apa? Neraca yang Allah nak bukanlah pada kedudukan, bukanlah pada pangkat, bukanlah pada berkuasanya dia, tetapi di situ Allah Subhanahu Wa Taala menyebut inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu semua adalah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang-orang yang bertakwa di kalangan kamu semua. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut inna akramakum indallahi atqakum. Itu neracanya. Orang yang paling takwa itulah orang yang paling mulia. Inilah orang kata point yang nak dibawa sepanjang berdakwah ni. Tak ada benda lain dah. Berkenaan dengan hamba tak ada, berkenaan dengan merdeka tak ada, status hamba merdeka tak ada, berkenaan dengan apa lagi? Pembesar dan juga rakyat, masyarakat awam tidak ada, walaupun berlakunya pimpinan tersebut, tetapi tidak ada perbezaan antara kepimpinan dan juga masyarakat awam. Maka apabila pimpinan melakukan kesalahan, maka masyarakat awam berhak untuk menegur. Itu cara fikir yang nak dibawa oleh dakwah yang nak dibawa oleh Nabi SAW untuk mendapatkan ketakwaan itu. Siapa yang paling bertakwa di kalangan umat Islam pada ketika itu. Kemudian seterusnya di dalam ayat bahagian yang kedua pula, iaitu ayat yang ke-17 sampai ke-23 yang akan kita masuk sebentar lagi ni di dalam ayat yang ke-17 sampai ke-23. Yang mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala nak menceritakan berkenaan dengan berkenaan dengan keingkaran dan juga kekufuran, yang mana manusia-manusia yang ingkar dan kufur ni nak kata dia ni jahat. Dan apakah tindakan yang selayaknya bagi orang-orang yang kufur dan juga orang-orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu Wa Taala ni. So sebelum kita mulakan, macam biasa kita sama-samalah baca ayat yang ke-17 tu sampai ke 23. 23 tu dia pergi kat muka surat sebelah. So summa idza sya'a ansyara tu ayat yang ke-23 lah.
Baik, sama-sama kita baca. Saya baca, tuan-tuan ikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qutilal insanu ma akfarah. Min ayyi syai'in khalaqah. من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. Sadaqallahul azim. Sebahagian yang kedua ini maksudnya adalah, dan dibunuhilah manusia. Apakah gerangan yang membawa dia kafir? Dari apakah dia dijadikan Allah? Daripada setitik air Allah menjadikannya, kemudian diatur jadinya sampai sempurna. Sesudah sempurna jadinya, akan bahagianya dimudahkan kepadanya. Sesudah itu Allah mematikannya, kemudian disimpannya dalam kubur. Sesudah itu, bila dikehendakinya, dibangkitkannya akan dia. Itu maksud bagi ayat ke-17 sampai ke 22. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin. Muka surat yang ke-26, perkataan yang bawah tu. Setelah diterangkan Allah bahawa pertunjukan yang dibawa oleh kitab-kitab sucinya tidak dapat oleh siapa jua pun menanamkan dalam dada seseorang. Kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerja Rasul-Rasul Allah dan kerja orang-orang menuruti kerja Rasul-Rasul itu hanya membangunkan dan mengingatkan dengan kitab Allah akan apa-apa yang telah ada juga dalam pembawaan dan batin manusia itu. Sesiapa yang terbangun dan teringat batinnya, tentu diingatilah Tuhan dan Khaliknya, serta tunduklah ia kepada petunjuk Tuhannya. Tetapi siapa-siapa yang oleh beberapa sebab yang menghalangi, dimungkiri dan dilawani batinnya itu, ia tidak hendak mengingati Tuhan dan Khaliknya, tiada hendak syukur dan berterima kasih atas pemberian dan nikmat Tuhannya yang telah diterimanya selama ini, malah ia derhaka dan kufur kepada Tuhannya. Mana dalam perbincangan yang lepas, Allah di dalam bahagian yang pertama tu adalah berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan bahawa tugasan Rasul ini dan orang-orang yang mengikuti jejak Rasul ini hanyalah menyampaikan apa yang ada di dalam Al-Quran sahaja. Bukanlah menjadi satu tanggungjawab, bukanlah menjadi satu bebanan ke atas para utusan ini dan juga orang-orang yang berdakwah ini untuk memastikan orang yang menerima itu mendapat hidayah. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ayat Al-Quran ini Allah menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut, sesungguhnya bukan engkaulah wahai Muhammad yang memberi hidayah kepada siapa yang kau suka ataupun kepada siapa yang kau sayang, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada sesiapa sahaja yang Allah kehendaki. Makna tugasan kita di atas muka bumi ini adalah untuk kita menyampaikan apa yang terkandung di dalam kandungan Al-Quran itu, sama ada perintah untuk melakukan ataupun perintah untuk meninggalkan sesuatu perkara. Pada ayat 17, Allah menerangkan sumpahnya kepada orang-orang yang kafir, juga sesudah diingatkan secara sumpah yang terpandang ngeri di masa itu, iaitu habis matilah manusia yang kafir itu, tidak patut lagi mereka hidup juga. Apakah lagi yang menahan mereka akan mengingati Tuhan mereka dan mengingati nikmatnya, sehingga mereka tinggal juga dalam kafirnya
dalam ingkarnya kepada Allah Tuhannya dan dalam ingkarnya kepada nikmat-nikmat Allah yang telah diterimanya. Tidakkah sudah beberapa kali mereka dibangunkan dan diingatkan batinnya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam ayat yang ke-17 tu, kan qutilal insanu ma akfarah. Telah dibunuh manusia. Kan telah dibunuh manusia ini yang apakah dan apa yang menyebabkan mereka ni menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. So dalam qutilal insan ini, telah dibunuh manusia ini, kan ada beberapa pandangan. Pandangan yang pertama daripada Imam Ad-Dhahhak telah menyatakan bahawa maksud bunuh ini adalah bukanlah bunuh secara hakiki, tetapi yang dimaksudkan dengan bunuh ini adalah dilaknat, kan orang-orang yang kan mengkufurkan Allah Subhanahu wa taala. Dan pandangan yang kedua pula, kan pandangan oleh Imam Ikrimah yang menyebut bahawa maksud qutilan itu adalah bunuh secara hakiki. Yang mana bunuhlah, mencabut nyawanya. Kan? Sebab apa? Sebab dia selalu dan juga sering mendustakan kebenaran yang disampaikan kepada dia. Dan apabila dibacakan ayat Quran, apabila diberikan bukti-bukti, apabila diberikan penerangan-penerangan dan sebagainya, dia masih lagi tidak mahu menerima apa kebenaran-kebenaran tersebut. Kan? Maka orang-orang macam ni dia dikira tidak layak untuk hidup di atas dunia ini. Kan? Dan di dalam satu tafsiran yang telah ditafsirkan ataupun orang kata pandangan yang telah dikeluarkan oleh Imam Said Qutb rahimahullah taala, dia telah menyebut di dalam ayat Al-Quran ini, kan Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka ni yang tidak mahu mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ini, mereka kufur, kan, dan mereka ni layak dibunuh. Ini merupakan satu penghinaan. Ini merupakan satu perkara yang keji, yang mana tak patut dibuat. Sebab apa? Kalaulah berkufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ni patut dibunuh. Maka perbuatan ini, iaitu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu perbuatan yang hina dan juga keji, yang tidak patut untuk dilakukan. Kemudian muka surat yang ke-27, kita teruskan pada ayat yang ke-18 sampai ke-20. Ayat yang ke-18 sampai ke-20. Min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin faqaddarah thumma as-sabila yassara. Allah menerangkan sebahagiannya nikmat-nikmat yang telah ditemui manusia dalam peri kejadiannya, yang mana kalau diingatnya dengan sepenuh-penuh ingatannya, nescaya ingatlah ia akan Tuhannya secara yang dikehendaki kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah menerangkan, tidakkah manusia yang kafir itu ingat daripada benda apakah yang ia dijadikan Allah? Tidak patut diragui bahawa ia dijadikan dari setitik air mani yang hina, yang tidak ada harga dan gunanya jika jatuh di muka bumi ini. Daripada setitik air itu diatur kejadian dengan beransur-ansur menurut adat Allah Subhanahu wa taala sampai sempurna dan cukup kejadiannya. Cukup untuknya segala alat-alat perkakas hidup selama di dunia, dan alat-alat perkakas untuk mencari keselamatan hidupnya di dunia dan juga di akhirat. Sempurna kejadiannya dalam rahim ibunya, dan dengan mudahnya ia keluar daripada rahim ibunya itu lahir ke dunia ini. Tidak cukup sedemikian sahaja, tetapi Allah mudahkan pula untuk segala jalan keutamaan dan kebajikan, kerana Allah berikan kepadanya akal dan fikiran serta kesihatan dan perbekalan hidup, dan disinari atau diterangi dengan petunjuk kitab Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menceritakan secara ringkas berkenaan dengan asal kewujudan manusia itu, yang mana diciptakan daripada min nutfatin, daripada setitik air mani. Kemudian
Mana di sini Allah Subhanahu Wa Taala nak menceritakan bahawa Allah yang menciptakan mereka ini, menciptakan orang-orang kafir ini, dan orang-orang kafir ini kufur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukanlah sahaja diciptakan, tetapi di situ Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan nikmat-nikmat untuk seseorang itu hidup di atas muka bumi ini, dari segi oksigennya, dari segi organ-organ dalamannya, dengan adanya paru-paru, dengan adanya jantung, dengan adanya buah pinggang, dengan adanya sebagai tangan, kaki dan sebagainya itu, itu orang disebut sebagai dalam ni adalah alat-alat perkakas, dan juga benda-benda yang lain lah, makanan dan sebagainya. Maka semua itu nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada dia, tetapi mereka ni masih lagi kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam surah Yasin, surah Yasin ayat yang ke-77, nak kat habis dah. Allah Subhanahu Wa Taala menempelak golongan-golongan yang orang kata ambil duit tapi tak nak dengar cakap. Itulah. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Yasin, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Ayat yang ke-77. Tidakkah kamu lihat manusia ini sesungguhnya diciptakan daripada setitis air mani, maka tidak semena-mena apabila dia membesar dia menjadi khasimun mubin, orang yang terang-terang menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dah lupa berkenaan dengan awal kejadian dia itu, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kejadian dia itu. Di dalam surah Yasin ayat yang ke-77. Baik. Kemudian di dalam ayat yang ke-19 itu juga, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut min nutfatin khalaqahu faqaddara. Allah telah menyusun. Maknanya bukan sahaja Allah menciptakan seseorang itu kemudian tinggal macam tu je, lahir-lahir tinggal, tidak. Allah Subhanahu Wa Taala tengah menyusun, start daripada kelahiran dia itu sampai apakah pengakhirannya. Sepanjang kehidupan dia itu Allah telah susun. Bagaimanakah dia punya rezeki dia, bagaimanakah pekerjaan dan sebagainya. Semua itu telah disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang saya rasa tuan-tuan biasa dengar, hadis dalam hadis 40 menyebut inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya dihimpunkan di dalam perut ibu kamu itu selama 40 hari, daripada air mani dan juga ovum itu, sperma dan juga ovum, kemudian menjadi segumpal darah, menjadi seketul daging. Kemudian pada hadis yang seterusnya itu disebut di situ summa yursalu ilaihil malak, kemudian diutuskan kepada gumpalan daging itu, diutuskan kepada gumpalan daging itu malaikat, yang mana tugas malaikat itu meniupkan roh pada gumpalan daging tersebut. Wa yu'maru, bukan sahaja meniupkan roh, akan tetapi wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan juga malaikat itu diarahkan untuk menulis 4 perkara terhadap janin tersebut. Yang pertamanya bikatbi rizqihi, untuk menulis rezekinya. Yang keduanya matinya, wa ajalihi. Yang ketiga wa amalihi, amal yang baik ataupun amal yang elok. Mana 4 perkara yang telah Allah Subhanahu Wa Taala susun sejak daripada kelahiran dia, sepanjang hidup dia sehinggalah waktu dia nak mati. Allah dah susun dah. Bukanlah Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kemudian tinggal macam tu sahaja. Daripada awal penciptaan sampailah dia mati itu, semuanya Allah telah kurniakan kepada dia nikmat-nikmat, sampailah dia mati. Kemudian seterusnya, thummas sabila yassarah, kemudian dipermudahkan baginya jalan. Kalau kita lihat apa yang telah pandangan yang telah dibawa dituliskan di dalam penulis ini menyebut yang dimaksudkan dengan dimudahkan jalan itu bermaksud dimudahkan kelahiran bayi tersebut. Mudahnya si ibu itu melahirkan bayi itu, makna tak adanya kena operationnya, tak adanya kena tunggu lama lah, apa benda sebagainya. Kejap semudah je dimudahkan bayi tersebut lahir. Akan tetapi ada pandangan yang kedua pula,
yang menyebut bahawa yang dimaksudkan dipermudahkan ini adalah dipermudahkan dari segala urusan kehidupan dia di atas muka bumi ini. Kan? Yang mana dimudahkan kepada dia untuk mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dapat hidayah, cumanya dimudahkan kepada dia. Mana apabila keluar je masuk kereta, tiba-tiba dengar Perak FM cerita pasal hidayah. Bila masuk dan bila sampai ke pejabat pula, ada pula tazkirah panggil, ada apa? HR Human Resources panggil ustaz datang bagi tazkirah pula. Pergi pula ke kafe, ada pula TV cerita pasal bagi peringatan tazkirah dan sebagainya. Mana dalam kehidupan kita tu ada dimudahkan bagi kita untuk mendapat hidayah. Cuma kita sahaja nak menerima hidayah tersebut ataupun tidak mahu menerima hidayah tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam suratul Insan, ayat yang ketiga, Allah menyebut inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah beri petunjuk, kami telah memberi petunjuk, sama ada dia nak bersyukurinya, atau maksud bersyukuri ini adalah untuk memegang hidayah tersebut, imma kafura, ataupun dia nak kufur terhadap hidayah tersebut, iaitu meninggalkan hidayah tersebut buat tak tahu sahaja. Maka apabila datangnya apabila dia mendengar ayat-ayat berkenaan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, apabila dia melihat penciptaan dunia di atas muka bumi ini, maka dia terdetik pada situ, oh ini hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalaulah kita tidak mengambil dengan pantas, kita tidak rebut peluang untuk kita mendapatkan hidayah tersebut, maka hidayah itu akan berlalu sebegitu sahaja. Kita tak boleh mana peluang untuk mendapat hidayah ni dipermudahkan bagi setiap orang, cuma setiap orang tersebutlah yang menentukan dia nak mendapat hidayah tersebut ataupun tidak. Kemudian di dalam ayat yang ke-21 pula, summa sabila yassara thumma amatahu fa aqbara. Kemudian dia dimatikan dan juga dikuburkanlah, disimpan di dalam kubur. Dan di dalam ayat sini bahawa penentuan kematiannya itu adalah sama dengan penentuan kehidupan dia. Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan kewujudan kita di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan kewujudan janin di dalam perut ibu tersebut, dan Allah Subhanahu Wa Taala jugalah yang menentukan bilakah kita ni akan mati. Kemudian seterusnya pada ayat yang 21 dan 22, perenggan yang ke-6. Pada ayat 21 dan 22 itu Allah menerangkan bahawa setelah manusia itu sampai ajalnya, telah cukup ia menjalani umurnya yang ditentukan Allah, maka Allah akan mematikannya sebagaimana Allah mematikan sekalian makhluk yang hidup. Sesudah mati, maka untuk membezakan matinya daripada mati binatang, matinya manusia itu dikuburkan dan disimpan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kuburnya. Bila nanti datang waktu yang ditentukan Allah, waktu yang amat dirahsiakan kepada sesiapa jua pun, maka manusia itu akan dibangkitkan kembali dengan hidup secara kehidupan akhirat untuk menerima balasan kerja dan amalnya semasa hidup di dunia ini. Kemudian ayat kita masuk pula di dalam perbincangan yang seterusnya, iaitu kita mungkin masuk sedikit sahajalah kot. Nanti kita akan sambung pada kelas pada perbincangan yang akan datang. Kita masuk sedikit saja. Dan pada ayat yang 23, kalla lamma yaqdi ma amara falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم.
Dan sebenarnya tebal kufur manusia itu tidak juga manusia itu membuat apa-apa yang disuruhkan Allah kepadanya. Maka hendaklah ia menilik kepada makanan, hendaklah dia tengok pula pada makanan. Tadi Allah Subhanahu Wa Taala suruh tengok pada kejadian manusia itu, tak makan juga, tak bergetar hatinya. Dia tidak boleh mengambil pengajaran daripada penciptaan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala kata, okey, tak payah tengok itu. Tengok yang kedua pula, falyanzuril insanu ila ta'amih. Tengok pula pada makanan. Sesungguhnya kami menumpahkan air sesempurnanya, kemudian kami belah-belah bumi secukupnya, maka kami tumbuhkan di atas bumi itu hubbun, padi umpamanya, dan anggur dan juga qadab, dan batang zaitun dan kurma, dan kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan yang lazat, dan makanan binatang akan jadi kesedangan bagimu dan untuk binatang-binatang ternakan kamu. Dan dalam ayat yang ketiga ini pula adalah berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala nak memerintahkan, nak memberi yang kata apa? Getaran pada hati. Allah Subhanahu Wa Taala nak membuka mata-mata hati orang-orang kafir ni yang tak nak terima kepada Islam ni. Yang tidak mahu mengakui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah Tuhan sekalian alam. Dia tak mahu, dia tak nak percaya berkenaan dengan kejadian manusia. Dia kata manusia ni dijadikan secara semujalladi, memang dah ada dah. Okey, tak apalah, tak payah tengok kejadian manusia. Tengok pula kepada bagaimanakah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makanan-makanan kamu ni. Bagaimanakah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan ternakan-ternakan kamu ni. Kemudian kita tengok pada muka surat yang ke-28. Setelah diterangkan Allah pada beberapa ayat yang lalu bahawa tidaklah lagi manusia yang kafir kepada Allah dan kepada nikmat Allah itu patut hidup di muka bumi ini, sebab tidak juga bangun dan ingat hati mereka kepada Allah dan nikmatnya sesudah beberapa kali dibangunkan dan diingatkan dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Hairan sangat, penulis hairan sangat, mengapa mereka tidak terbangun juga hatinya dan tidak teringat juga, padahal mereka mula-mulanya berasal dari setitik air yang hina, sampai mereka dijadikan Allah jadi suatu makhluk yang cukup sempurna di muka bumi ini, serta menguasai dan memiliki sebahagian isi bumi di atas bumi ini. Cerita yang pertama dalam apa yang saya ceritakan tadi, qutilal insan itu mana tak layak untuk orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni untuk hidup di atas muka bumi ini. Maka apabila diberikan diceritakan penerangan berkenaan dengan melihat bagaimanakah penciptaan ini, bagaimana penciptaan bumi, bagaimana penciptaan laut, bagaimana penciptaan manusia, bagaimana penciptaan langit dan sebagainya. Semua perkara itu tidak dapat menjadi membangkit, tidak dapat mengejutkan hati-hati dia itu daripada kekufuran. Maka pada ayat yang ke-23 ini Allah mengatakan, sebenarnya amat tebal kufur mereka kepada Allah dan akan nikmatnya, amat banyak tidur hatinya, dan amat dalam mereka jatuh dalam kelupaan. Sungguh pun telah berulang-ulang mereka dibangunkan dan diingatkan, beserta disuruh mereka mengenangkan asal kejadiannya sampai mereka berada seperti sekarang, dan seterusnya sampai hari mati dan hari mereka berbangkit di hari kemudian. Namun mereka tidak juga memenuhi apa yang disuruhkan dan apa yang diperintahkan kepadanya, yang diperintahkan Allah kepadanya. Apabila dah cerita dan sebagainya, mereka masih lagi tidak mahu menerima apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu hikmah ataupun kata-kata hikmah para ulama menyebut innallaha yumhalun wa la yuhmal. Sesungguhnya Allah itu menangguhkan, bukan lalai. Wala yuhmal. Allah itu menangguhkan tetapi tidak lalai. Walaupun kalau kita lihat situasi di atas muka bumi ini
Kan, orang-orang yang kafir ni kalau kita tengok top 10 billionaire, kan, kalau kita tengok dalam apa majalah bisnes Forbes kan, 10 manusia yang paling kaya di atas muka bumi ini, nombor 1 sampai nombor 10, ada tak yang mula namanya Muhammad ataupun namanya Ahmad? Tak ada. Nombor 1 tu sampai nombor 10 semuanya orang kafir. Kan, akan tetapi kenapakah Allah Subhanahu Wa Taala itu, kan, dalam ayat Quran tadi Allah kata qatilal insanu ma akfara. Orang-orang ni tak apa adalah orang-orang yang hina, yang tak layak duduk di atas muka bumi ini. Habis itu kenapa Allah tak matikan mereka-mereka ini? Kenapa Allah tak berikan timpakan apa musibah kepada mereka-mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni? Kan? Dari situ kita kena faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menangguhkan sesuatu perkara itu tidaklah bermakna Allah itu lalai, kan? Mana dengan penangguhan, kan? Penangguhan dia apa? Contohnya dipanjangkan umur bagi seseorang tersebut. Kan? Kalaulah seseorang itu, kan, dalam kehidupannya dia dikenali ataupun lazim dalam kehidupannya itu melakukan maksiat, maka apabila dipanjangkan waktunya itu, dipanjangkan umurnya itu adalah bertujuan apa? Di hari akhirat kelak dia akan diazab ataupun dengan diseksa dengan lebih banyak. Sebab apa? Waktunya panjang, kan, ataupun umurnya panjang tu dia dipenuhi dengan perkara-perkara maksiat. Kan? Kalaulah seseorang itu dipanjangkan umurnya, yang mana seseorang tersebut memang dalam kehidupan dia dilazimi dengan perkara-perkara ibadah, dan dalam kehidupan itu dikenali dia ni adalah orang yang melakukan amal kebaikan, maka apabila dipanjangkan umurnya itu, kan, bukanlah Allah Subhanahu Taala nak mendera dia, bukanlah Allah Subhanahu Taala nak menyeksa dia, tetapi Allah nak memberi nak meningkatkan, nak menaikkan menaikkan darjat seseorang itu dengan apa? Bila panjangnya umur, dia dapat banyak buat amalan. Bila banyak buat amalan, banyaklah pahala. Bila banyaknya pahala, dapatlah tingkatan ataupun darjat syurga yang lebih tinggi. Kan, kalaulah diberi pendek, rendahlah dia punya darjat tingkatan dan balasan syurganya itu. Tapi kalaulah darjatnya tinggi, maka tinggilah kedudukan syurga yang akan diterima pada hari akhir kelak. Maka apabila kita melihat perkara, kan, kadang-kadang kita juga terfikir, kenapakah orang zalim, kenapakah orang yang melakukan maksiat, kenapakah orang sekian-sekian dan sebagainya ini, orang yang tidak mampu mematuhi arahan Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya tak patuh saja, bahkan yang menentang secara terang-terangan, kan, yang menolak Islam secara terang-terangan ini, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menimpakan sebarang apa-apa balak kepada mereka, kan. Bukanlah bermakna Allah itu lalai, kan, tetapi dengan membiarkan mereka itu, kan, menjadikan satu asbab untuk Allah menyeksa mereka dengan seksaan yang lebih berat di hari akhirat kelak. So insya-Allah kita berhenti dulu pada perenggan yang perenggan yang kedua itu dah. Kan, insya-Allah nanti kita akan sambung pada perbincangan yang akan datang. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon maaf. Ada apa soalan sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada malam ini? Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى جنتك جنات النعيم. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.